Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam pengajian bab solat kita. Telah kita selesai bincangkan dalam bab masbuk dan juga muwafiq. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab perkara yang membatalkan solat. Sebelum daripada itu, suka saya buat sedikit kesimpulan mengenai perkara yang masbuk yang kita bincangkan pada minggu yang lalu. Masbuk yang kita bagi tahu yang tak sempat masanya, tidak ada masa yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam. Dia ada dua cabangan yang penting. Perkara yang pertama, sekiranya dia tidak sibuk dengan tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang sunat, dia terus membaca perkara fardu, bismillahirrahmanirrahim, tak baca a'udzubillah, tak baca doa iftitah, takbir, orang yang masbuk takbiratul ihram, terus membaca al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Bila imam rukuk, dia terus rukuk bersama dengan imam, dan bila mana rukuk bersama dengan imam, dapat rukuk, maka dapatlah rakaat tersebut. Yang penting dia putuskan bacaan Fatihah, kerana imam akan menanggung bacaan Fatihah makmum. Okey. Perkara yang kedua, pecahan yang kedua, orang masbuk sekiranya dia sibuk dengan perkara yang sunat, maka hukumnya wajib dia membaca sekadar mana yang dia telah habiskan untuk membaca surah Al-Fatihah. Yang dia bacakan benda-benda perkara-perkara sunat tadi berapa saat lebih kurang, berapa lama, maka perlu dia ganti balik. Hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib untuk dia gantikan. Sebab apa? Dia telah melakukan perkara yang sunat, imam rukuk, dia hukumnya tak boleh rukuk. Hukumnya adalah wajib untuk dia menggantikan tempat yang dia membaca perkara yang sunat tadi, gantikan dengan Al-Fatihah. Sekiranya dia gantikan dengan Fatihah, dapat rukuk bersama dengan imam, maksudnya habis Fatihah, rukuk, imam masih lagi rukuk, maka dapatlah rakaat tersebut. Sekiranya dia cuba untuk menghabiskan Fatihah, tetapi tak sempat untuk habiskan Fatihah, imam pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka hukumnya wajib bersama dengan imam sami Allahu liman hamidah, dan dia tak boleh rukuk. Apa hukumnya kalau dia rukuk bersama dengan imam? Maka hukumnya, kalau dia tahu dan sengaja membuat perkara tersebut, tahu perkara tersebut membatalkan solat, maka hukumnya batal. Sebab hukumnya tidak dibenarkan, sebab dia telah melakukan penambahan rukuk, sedangkan imam sami Allahu liman hamidah, dia kena habiskan surah Fatihah sebab dia masbuk. Orang masbuk tak boleh habiskan surah Fatihah, oleh kerana dia telah mengambil tempat surah Al-Fatihah dengan membaca perkara-perkara yang sunat, maka dia kena ganti balik. Walaupun imam dah rukuk, imam i'tidal. Bila imam i'tidal, elok habis surah Fatihah, maka hukumnya dia tak boleh rukuk sama sekali. Sekira dia rukuk seolah-olah dia melakukan penambahan, maka hukum sembahyang dia adalah batal. Okey. Sekiranya orang yang masbuk tersebut tak sempat menghabiskan Fatihah, dia tak sempat untuk menghabiskan Fatihah, imam dah i'tidal tak habis lagi, elok imam turun je sujud. Bila imam turun sujud, dahi imam telah menyentuh tempat sujud, dia tak habis lagi Fatihah, maka sembahyang dia batal. Sebab apa? Sebab meninggalkan dua rukun ketika dua rukun, maka boleh membatalkan solat. Tidak bersama dengan imam, terlepas dua rukun, hukumnya batal sembahyang. Maka sebelum imam meletakkan dahi untuk sujud, maka tak habis lagi Fatihah, maka dia perlu niat mufaraqah.
niat mufaraqah tak nak ikut imam. Sebab apa tak nak terus habiskan, tak nak terus sujud bersama dengan imam? Dia tak boleh sujud dan dia perlu menggantikan masa yang dia gunakan sepatutnya untuk baca Fatihah, tetapi dia gunakan masa tersebut untuk benda-benda yang sunat, perkara yang sunat. Dia kena ganti balik. Bila ganti balik tak sempat, imam dah nak sujud dah, maka kena niat mufaraqah. Sebab apa perlu niat mufaraqah, tak terus saja sujud bersama dengan imam? Kerana menghabiskan waktu yang mana sekadar mana lama membaca perkara yang sunat jadi di tempat Al-Fatihah, kena ganti balik. Sekiranya tak sempat habis, maka perlu niat mufaraqah. Itu untuk orang yang masbuk lah. Agak rumit sedikit lah, walaupun kita dah terang minggu lepas, cuma kita tak sebut tentang wajib untuk menghabiskan bacaan Fatihah untuk orang yang masbuk, kerana sepatutnya dia baca perkara yang wajib Al-Fatihah, tapi dia telah gunakan untuk perkara-perkara yang sunat, doa iftitah, auzubillah, dia kena ganti balik. Tapi tuan-tuan jangan risau, walaupun perkara ini dia niat mufaraqah tak ikut imam, seolah-olah semayang seorang, tapi tetap mendapat pahala jemaah, kerana dia diiktibar sebagai mufaraqah yang dengan sebab keuzuran. Mufaraqah dengan sebab keuzuran, maka mendapat pahala sembahyang berjemaah. Okey, itu kesimpulanlah mengenai dengan masbuk yang kita bincangkan. Semuanya kita dah huraikan pada minggu yang lalu. Cuma yang kita tak huraikan, tak sebut pada minggu yang lalu, terlepas pandang, iaitu wajib menghabiskan Fatihah untuk orang yang masbuk sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang sunat di tempat yang sepatutnya dia baca Fatihah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita lihat mengenai perkara yang membatalkan solat. Okey, perkara yang pertama tuan-tuan, bila sebut tentang perkara yang merosakkan solat, membatalkan solat, dia perkara yang sama. Walaupun sebahagian bab dia memisahkan antara perkara yang merosakkan solat dan perkara yang merosakkan dan juga membatalkan. Tuan-tuan, bila sebut tentang haji, seseorang itu murtad, menunaikan haji, maka haji dia batal. Bila seseorang menunaikan haji dan dia telah bersama dengan isteri dia, maka pada ketika itu haji dia dianggap sebagai rosak, tak sah, rosak. Tapi itu perbezaan dari sudut term lah, istilah yang digunakan. Sebab itu dalam bab pinjam meminjam, bila sebut tentang batalnya akad pinjaman tersebut, bila batal, maka tidak dikenakan apa-apa ganti rugi. Tetapi bila sebut tentang fasid, akad tersebut rosak, jadi akad pinjam tersebut rosak, jadi ada ganti ruginya. Itu sedikit term lah perbezaan. Tetapi dari sudut umumnya, bila sebut tentang rosak, fasid ataupun batal adalah perkara yang sama. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, dia lebih spesifik dalam bab muamalat. Dalam bab muamalat, dia bezakan antara muamalat yang batal, muamalat yang fasid, rosak. Dalam mazhab Syafi'i semua sama. Rosak itu adalah batal, batal itu adalah rosak. Sebab dia ada implikasi yang berbeza, dia punya natijah dia. Sebab itu diletakkan fasid dan juga batal. Dalam mazhab Syafi'i tak ada beza apa-apalah, semuanya sama. Okey, alhamdulillah, kita lihat perkara yang pertama kita nak bincang mengenai dengan perkara yang membatalkan solat adalah kalam, bercakap dengan sengaja sedangkan dia mengetahui perkara tersebut haram. Sebab ada orang yang mana bercakap, dia tak tahu bercakap tu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Contoh, baru masuk Islam, dia pun tak tahu, maka itu tidak batal. Dia tahu benda tersebut haram, maka seseorang yang melakukan perkara tersebut hukumnya batal. Dan perkataan yang diungkapkan dalam solat, dia bukanlah Quran, bukanlah zikir, bukan doa, dan juga bukan sebarang lafaz yang dianggap mendekatkan diri kepada Allah.
Apa itu lafaz yang mendekatkan diri kepada Allah? Tuan-tuan kalau lihat seperti lafaz nazar. Nazar lafaz yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincangkan selepas ini insya-Allah. Batal setiap apa yang tak ada kena-mengena dengan zikir, dengan doa, dengan lafaz ibadat dan juga Quran. Jadi bila mana tuan-tuan baca hadis Qudsi, hadis Qudsi ni dia macam Quran juga. Sebab apa? Makna dan juga lafaz daripada Allah. Quran lafaz dan makna daripada Allah, hadis Qudsi pun makna lafaz daripada Allah. Jadi perbezaan dia, hadis Qudsi bukan Quran. Hadis Qudsi itu bukan Quran. Bila baca dalam semayang, dia boleh batal semayang, membatalkan semayang. Membaca ayat Quran yang telah dimansuhkan, contohnya ayat Quran asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Lelaki tua, perempuan tua yang berzina, hendaklah yang telah berzina kamu rejamlah mereka berdua. Hukum tu ada, tetapi ayat Quran telah dimansuhkan. Ayat Quran telah dimansuhkan, hukum dikekalkan. Baca dalam semayang, maka hukumnya batal. Sebab dia bukan ayat Quran. Sebab itu tidak boleh membawa sebarang perkataan, tak boleh membawa sebarang perkataan luar masuk di dalam solat. Selain daripada Al-Quran, selain daripada zikir, selain daripada doa, selain daripada kalimah lafaz yang dianggap qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kita lihat hadis daripada Imam Muslim, kunna natakallam fi shalah. Kami ni dahulunya selalu bercakap dalam solat, sehingga turun ayat Allah Taala menyatakan waqumu lillahi qanitin. Berdiri kerana Allah qanitin. Berdiri dalam keadaan kamu tidak bercakaplah, berdiri khusyuk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian fa umirna bisukut, diperintahkan kami supaya kami diam, wa nuhina anil kalam, dan juga dilarang kami untuk bercakap ketika solat. Diperintahkan kami diam, dilarang kepada kami untuk bercakap. Kemudian kita lihat Muawiyah bin Hakam, apabila ada seseorang yang bersin dalam solat, maka Nabi telah memberi keteguran kepada dia. Sebab apa? Bila orang bersin, tiba-tiba Muawiyah bin Hakam menyatakan yarhamukallah. Dia buat tashmid. Tashmid ni disunatkanlah. Bila seseorang itu bersin, disunatkan dia mengucapkan alhamdulillah. Cuma ada adab dia lah. Bila bersin ni rendahkan suara, bila bersin ini tutup mulut. Kemudian jangan bersin depan orang, dan disunatkan kuatkan perkataan alhamdulillah. Sebab apa disunatkan kuatkan perkataan alhamdulillah? Supaya orang yang dengar boleh mendoakan kepada orang yang bersin dengan yarhamukallah. Kalau seseorang itu bersin, dia ucap alhamdulillah tapi orang lain tak dengar, maka tak disunatkan bagi orang lain mengucapkan yarhamukallah. Sebab itu antara ibadat yang perlu dikuatkan, yang perlu dinyaringkan sedikit suara, iaitu ketika mana kita bersin hajim alhamdulillah, kuatkan sikit supaya orang menyebut yarhamukallah. Okey. Muawiyah bin Hakam, dia dengar satu jemaah yang sedang solat bersin, dia pun sedang solat juga, maka dia kata apa? Yarhamukallah. Semua mata-mata telah tuju kepada dia. Muawiyah bin Hakam pelik, sebab apa ni kamu semua tengok aku ni? Jadi Nabi SAW telah berkata kepada Muawiyah bin Hakam selepas daripada solat, Nabi kata apa? Inna hadhihi solah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya semayang ini tak sesuai sesuatu pun daripada perkataan manusia. Innama, hanya sahaja semayang ini huwa tasbih, dia adalah tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, wa qiraatul Quran, dan juga pembacaan Al-Quran. Wa innama lam ya'murhu bil i'adah. Jadi dalam hadis ini kita lihat Nabi tak suruh dia ulang balik semayang kamu batal. Nabi tak suruh ulang. Sebenarnya semayang dia batal. Bila kita mengucapkan yarhamukallah,
Semayang kita batal. Sebab apa? Seolah-olah kita berinteraksi dengan orang, dengan perkara luar, perkara yang di luar daripada solat. Tapi Nabi tak suruh ulang. Sebab apa? Sebab dia pada ketika itu baru sangat masuk Islam. Ini di antara dakwah Nabi lah. Nabi tak marah, Nabi tak cela dia, walaupun semua manusia semua sedang melihat dengan pandangan yang tajam kepada Muawiyah bin Hakam. Sebab sahabat-sahabat lain tahu tak boleh berinteraksi dalam solat, walaupun mengucapkan doa yarhamukallah. Yarhamukallah itu juga doa, sepatutnya dibenarkan. Tapi ada satu perkara yang tak dibenarkan walaupun dia doa, kerana di situ ada khitab. Khitab ni maknanya kamu. Dekat situ kan kita perkataan ka, yarhamukallah, ka, yarhamuka Allahu. Yarhamuka, ka tu iaitu semoga Allah Taala merahmati kamu. Dalam doa, dalam solat tak boleh kita menggunakan perkataan kamu. Hukumnya batal, melainkan untuk Allah dan juga untuk Nabi. Itu saja dibenarkan. Okey. Jadi untuk perkataan yarhamukallah dalam mazhab Hanafi juga batal. Dia kata batal. Sebab apa ya batal? Kerana di situ ada isyarat berinteraksi dengan manusia. Berbeza kalau seseorang yang bersin, tapi orang yang mendengar, dia tak kata yarhamukallah, dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tidak membatalkan solat dia. Sebab apa tak membatalkan solat? Yang saya bagi tahu tadi, alhamdulillah bukan doa. Alhamdulillah adalah pujian. Orang lain bersin, kita kata alhamdulillah. Itu tak membatalkan solat. Sebab membatalkan solat bukan doa tu yang batal, tetapi doa yang mana di dalamnya ada khitab. Khitab ni ditujukan kepada kamu. Yarhamukallah, semoga Allah Taala merahmati kamu. Jadi kalau kita nak ubah format rahimallah, itu tidak batal semayang. Tapi ini agak sukarlah. Tapi sebenarnya yang membatalkan itu bukan sebab doa, tetapi yang membatalkan sebab ada khitab, ada perkataan ka. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, dia kata apa? Orang yang bersin boleh saja ucap alhamdulillah. Orang yang bersin, kita bersin hajm alhamdulillah dalam solat boleh. Cuma ketika baca Fatihah tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbersin alhamdulillah, maka tak boleh sambung Fatihah, kena ulang baliklah, sebab diselangi dengan perkataan yang lain. Bukan sekadar alhamdulillah, bahkan seseorang yang sedang semayang tiba-tiba dengar perkara musibah ataupun perkara yang sedih yang menimpa seseorang, dia dengar tengah semayang, dia dengar ada berita kematian ke, berita ada orang masuk hospital ke, dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak batal solat, tidak membatalkan solat. Sebab itu semua zikir, itu semua ayat Quran. Ataupun dia sedang semayang tengok perkara yang menakjubkan dia, mungkin sedang semayang ada burung bertenggek depan dia, subhanallah, dia mengucapkan subhanallah, maka itu semua tak membatalkan, sebab itu semua zikir. Bila zikir ataupun pujian kepada Allah, tasbih, istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu semua tidak membatalkan solat. Okey kalau kita sambut yarhamkallah dalam hati, dalam hati tak apa, tak ada masalah. Sebab dalam hati ni tidak dianggap sebagai lafaz lah, lafaz daripada mulut. Bila sebut perkataan yang selain kita sebutkan tadi, selain doa, bacaan Quran, tasbih, takbir, maka itu membatalkan solat. Okey. Kemudian batal solat ni untuk pengetahuan, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menuturkan dua huruf yang berturut-turut walaupun tidak difahamilah. Contoh bila mana kita berdehem, itu dua huruf juga tu, dua huruf. Bila dua huruf itu adalah membatalkan. Lebih dua huruf lagi batal. Dua huruf itu adalah perkara yang membatalkan solat. Jelas dua huruf. Kalau satu huruf ni
dia tak batal. Tapi kalau satu huruf yang memberi makna, dia batal. Sebab dalam bahasa Arab, kayanya bahasa Arab, satu huruf pun ada yang dah memberi makna. Contoh perkataan qi, qaf baris bawah qi. Qi ni qaf baris bawah, tapi dia memberi satu makna. Apa dia? Makna kamu peliharalah, kamu jagalah. Nampak? Terjemah bahasa Melayu dipanjang. Peliharalah oleh kamu, ataupun kamu peliharalah. Tapi dalam bahasa Arab qi, pendek. Dalam bahasa Arab fi, fa baris bawah, maknanya sempurnakanlah kamu sempurnakanlah. Jadi satu huruf je, tapi bila sebut dia membatalkan solat kerana dia memberi makna. Ini dalam bahasa Arab lah. Kalau bahasa Melayu satu huruf dia tak beri makna selalunya. Tapi harus diingat satu huruf ni bila dipanjangkan dia akan jadi dua huruf. Kalau macam a itu hamzah a, tapi bila dipanjangkan ada alif, ada mat, jadi dua huruf juga. Macam ba nampak satu huruf tapi dipanjangkan jadi dua huruf. Ba alif. Jadi perkara ini boleh adalah membatalkan solat. Jadi macam mana kita nak ingat dua huruf walaupun tidak difahami membatalkan solat. Satu huruf memberi makna membatalkan solat. Okey. Batal solat dengan kita sebutkan tadi dua huruf ataupun satu huruf yang boleh difahami. Macam mana boleh berlaku batal solat? Sama ada dengan tanahnuh. Tanahnuh ni berdehem. Berdehem. Batal. Ataupun ketawa berdekah-dekah sampai keluar huruf, dua huruf keluar, batal. Menangis pun batal. Sebab tu apa hukum orang menangis dalam solat, batal ke tak? Tengok tahap dia menangis. Kalau setakat mengalir air mata, memang tak batal. Kalau teresak-esak, tengok teresak-esak tu bunyi ke tak? Kalau bunyi yang keluar huruf ke tidak? Bunyi tu ada huruf ke tak ada? Kalau tak ada huruf, sahlah. Kalau ada huruf, maka batal. Batal semayang dia lah. Begitu juga yang keluar sama ada dengan tiupan. Dia angin daripada mulut, tapi dia boleh berbentuk huruf. Itu juga batal. Kalau ada dua huruf lah. Ataupun tak kira angin daripada mulut ataupun angin daripada hidung, macam bersiul ke apa, boleh keluar jelas dua huruf, maka hukumnya batal. Sendawa sama juga. Sendawa kalau jelas dua huruf, sendawa yang kuat lah, yang jelas dua huruf, batal. Kalau tak ada huruf, tidak batal. Menguap pun sama juga. Menguap batal semayang sebab bunyi jadi dia membatalkan solat. Sebab itu kita katakan perkara-perkara yang kecil. Kadang-kadang kita mengantuk sangat, kita dah biasa dekat luar solat duk menguap bunyi macam-macam. Jadi bila dalam sembahyang terbawa, boleh membatalkan solat. Bila jelas dua huruf lah. Masalah imam, kalau imam berdehem ni, sepatutnya batal sembahyang. Sikit-sikit imam dehem, sikit-sikit imam dehem, batal. Kita sebagai makmum ni dengar, imam ni pelik, berdehem tak habis, batal sembahyang. Tetapi kita sebagai makmum ni boleh kita kategorikan, kita letakkan masalah tersebut, imam sama ada dia terlupa, yang berdehem itu membatalkan solat, ataupun dia ada satu penyakit yang memang kena berdehem, memang tak boleh kalau tak berdehem, itu tak apa. Okey. Jadi perkara-perkara yang sebegini yang kita bagi tahu dulu, memang asasnya batal sembahyang. Tapi bila ada satu ruang ataupun satu yang boleh kita letakkan perkara tersebut tak membatalkan solat, maka kita pergi ke arah tu. Contoh macam mana yang kita sebutkan dulu, imam naik rakaat ketiga, tak buat tahiyat awal, tiba-tiba duduk balik buat tahiyat awal. Kita sebagai makmum ni jelas batal sembahyang imam ni, tapi kita letakkan masalah tersebut, imam terlupa, maka tidak batal sembahyang kita. Sebab imam terlupa memang tidak batal.
Tapi kalau imam sengaja batal lah. Cuma kita sebagai makmum kita tak tahu situasi imam ni macam mana kondisi imam pada ketika itu. Jadi kita letakkan apa, imam mesti imam tahu. Cuma dalam situasi pada ketika itu imam terlupa kot. Sama juga berdehem ni jelas dalam semayang batal. Kita sebagai makmum tak boleh ikut imam, kena niat mufaraqah ni. Tapi selagi ada ruang, kita kata imam kemungkinan dia lupa, maka tak membatalkan semayang. Sebab itu dalam Islam ni nak mengajar kepada kita, bukan mudah kita nak suka-suka je kata batal semayang. Bukan mudah kita nak suka-suka je mengkafirkan seseorang. Bukan mudah untuk kita kata ini terkeluar daripada ahli sunnah. Bukan mudah kita kata ini semua apa Wahabi ke apa ke. Jadi bukan perkara yang mudah. Zaman dulu nak mengeluarkan seseorang ini daripada Islam cukup susah. Selagi mana dia mengucapkan 2 kalimah syahadah, dia Islam. Tapi zaman sekarang mudah sangat untuk memurtadkan ataupun mengkafirkan orang. Mudah sangat. Ni ustaz ni lain sikit ni, Wahabi. Ustaz ni lain ni. Jadi sebenarnya bukan berpunca daripada itu. Kita sebagai umat Islam, perkara yang paling penting adalah kesatuan umat Islam. Tak kira dia fahaman apa pun. Selagi mana kita tanya dia, siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Nabi kamu? Muhammad. Tak kira lah mungkin dia ada mazhab, dia tak ada mazhab, terpulang. Tapi selagi mana dia tak menghalalkan darah orang-orang Islam, selagi mana dia tak buat perkara-perkara yang syirik, maka kita katakan walaupun berbeza haluan. Sebab kita tahu bila mana salaf ni, yang tak ada mazhab salaf, ada yang ekstrim, ada yang biasa-biasa. Jadi tak boleh kita pukul semua sama rata. Macam mazhab Syafi'i juga. Mazhab Syafi'i okey, tapi ada yang terlampau ekstrim. Ekstrim sangat. Tak boleh keluar langsung mazhab, berat juga. Jadi kita tak boleh katakan orang yang macam ni Wahabi, sesat. Tidak. Sebenarnya setiap golongan tu ada yang ekstrim. Kita kena faham. Syiah pun ada yang ekstrim. Ada yang biasa je. Sebab itu kita tak boleh kata ini semua tidak betul, kita saja yang betul. Yang paling menyedihkan sekali apa? Penceramah-penceramah keluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, babi, perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi perkara tersebut berbeza pendapat. Bukan kata Allah Ta'ala ada 2. Dia berbeza pendapat. Berbeza pendapat perkara biasa. Cuma kita nak cari titik kesatuan, titik noktah, titik kesatuan. Itu yang susah. Jadi perkara yang paling mudah apa? Selagi mana nampak kita boleh elak, maka kita elak. Kita nampak ada benda kita boleh letakkan perkara tersebut tak batal solat, maka hukumnya tidak batal, walaupun asalnya batal. Sebab tu bila baca Fatihah ni, tuan-tuan pergi negara Jawa ke, belah-belah pedalaman tu, tuan-tuan jadi makmum tengok lagi pelik baca Fatihah dia. Tapi kita pun rasa mungkin itulah bacaan terbaik bagi dia lah. Kalau tak jenuh setiap semayang mufaraqah saja, semayang seorang-seorang je kita. Okey, kemudian berdehem ataupun yang keluar 2 huruf tadi, berdehem ke batuk ke, bila keluar 2 huruf, sekiranya dia tak dapat nak kontrol, nak kawal, maka hukumnya sah je. Sebab ada benda yang kita boleh kontrol. Macam pergerakan lah. Tuan-tuan yang ada penyakit Parkinson, dia bergerak banyak. Bergerak. Jadi nak buat macam mana? Tak nak bergerak pun, dia memang bergerak sendiri. Jadi itu tidak menjadi masalah lah. Walaupun tuan-tuan tahu, nanti lepas sejam dia akan biasa balik lah. Adakah perlu tunggu ke tak? Tak apa, tidak perlu tunggu. Semayang je macam biasa. Tuan-tuan batuk teruk ni, tapi batuk ni akan reda sikit lepas 2 jam lah. Adakah nak tunggu sampai 2 jam baru semayang? Tak, semayang je. Walaupun batuk sampai keluar huruf ke tak apa. Okey? Sebab telah diuji dengan sakit batuk. Okey. Kemudian kita lihat mana tadi, hilang lah.
Okey. Diberikan uzuran orang yang mana bercakap sedikit, yang tidak sengajalah bercakap sedikit. Sedikit tu berapa banyak? Sedikit ni ulama kata 6 kalimat, bukan 6 huruf, 6 kalimat, 6 words 6. Itu sekiranya dia tersasul. Tersasul ni sama seperti orang lupa lah. Orang lupa dengan tersasul. Kalau tersasul pun boleh 6 huruf, terlupa lagi boleh 6 huruf. Terlupa lagi teruk daripada tersasul. Okey. Mereka selalunya ulama berdalilkan kepada hadis Zil Yadain. Hadis Zil Yadain ni kita dah sebutkan dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, dalam bab sujud sahwi, yang mana Nabi semayang zuhur ataupun asar sebahagian riwayat. Sepatut 4 rakaat, dia semayang 2 rakaat je. Nabi semayang 2 rakaat. Kemudian Nabi beri salam, kemudian Nabi pergi ke bahagian dinding, Nabi bersandar. Nabi bersandar. Dan pada ketika tu Zul Yadain datang kepada Nabi. Dia kata, adakah kamu pendekkan solat? Pada ketika tu Nabi tanya sahabat-sahabat, betul tak apa yang Zul Yadain kata ni? Maka mereka kata betul. Kemudian Nabi terus pergi tempat semayang dia, sambung lagi 2 rakaat. Nampak bercakap-cakap tu. Ketika dalam solat lah. Sebab Nabi baru semayang 2 rakaat. Nabi terlupa lagi 2 rakaat. Jadi dalam tengah-tengah tu berlaku perbualan di antara Zul Yadain dan juga Nabi. Dan Nabi tanya sahabat-sahabat yang lain. Maka pada ketika itu berlaku perkataan, percakapan. Walaupun dianggap di luar solat, sebenarnya dalam solat. Okey. Sebab apa berlaku percakapan tersebut? Kerana Nabi beri'tiqad. Nabi beri salam kerana dia beri'tiqad semayang dah habis. Nabi yakin semayang dia dah habis. Sebab tu Nabi bercakap. Rupanya Nabi tertinggal 2 rakaat. Sebab tu Nabi cakap sikit, tanya sahabat-sahabat, betul tak apa yang dikata oleh Zul Yadain? Mereka kata betul, maka Nabi tambah lagi 2 rakaat. Okey. Jadi perbuatan Nabi sebelum menambah lagi 2 rakaat, Nabi bercakap, dan bercakap tersebut dalam kitaran mengenai dengan solat. Itu tidak membatalkan, dan perkataan tersebut hendaklah sikit, tidak banyak. Okey. Kemudian tidak diberikan uzuran pada percakapan yang banyak. Percakapan yang banyak ni macam melatah lah. Banyak cakap sampai lebih daripada 6 patah perkataan, ataupun kita katakan beberapa saat, lama sangat, lamalah 20 saat ke 30 saat ke, maka semayang dia batal. Sebab tidak diberikan uzuran. Tidak diberikan uzuran orang yang mana bercakap yang banyak walaupun terlupa. Selalunya masalah terlupa ni diberi kemaafan dalam solat. Tapi untuk bercakap banyak ni tak diberi kemaafan, lebih daripada 6 patah perkataan. Sebab dia perkara yang jarang-jarang berlaku. Macam makan lah, makan sikit tak terlupa tak apa. Celah gigi terlekat makanan, telan. Tak boleh telan, dah telan dah, terlupa, tak apa. Tapi kalau makan banyak walaupun terlupa, tu tak boleh nak gambar kan. Memang tak sah walaupun terlupa. Begitu juga cakap. Macam mana cakap yang banyak, dia boleh terlupa yang di dalam solat. Memang hilang sistem solat tu. Jadi perkara ni jarang berlaku. Bila jarang berlaku, tak diambil kira. Walaupun lupa, maka hukum tetap batal. Ya. Kalau kita tengah solat, kita teringat satu perkara, lepas tu kita sebut A'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu tak apa. Sebab auzubillah surah yang kita baca tu. boleh. Sebab auzubillah tu termasuk dalam zikir juga. Auzubillah termasuk. Suara tu kita boleh dengar. Boleh, tak apa. Macam tengah-tengah sembahyang tiba-tiba burung lalu, subhanallah. Boleh. Tak jadi masalah sebab dia zikir. Auzubillah pun zikir juga. Yang tak boleh tu selain daripada Quran, selain daripada zikir, selain daripada doa, selain daripada perkataan yang dianggap sebagai ibadat. Nanti kita akan bincangkan perkataan yang dianggap ibadat.
Cuma sebelum kita masuk lebih jauh, dalam mazhab Hanafi dia kata apa tau? Dia kata kalau menangis ni jelas 2 huruf pun tak apa, dengan syarat menangis tersebut adalah kerana takut ataupun bimbangkan kehidupan hari akhirat nanti, tak apa. Sebab itulah petanda khusyuk dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak kiralah kamu khusyuk macam mana pun, jelas 2 huruf tu batal sembahyang. Bila sebut tentang perkataan dalam sembahyang, perkataan dari dia selalu yang bila sebut perkataan orang isu yang jarang-jarang berlaku maka batal. Ada orang paksa cakap dalam sembahyang, jarang berlaku tu. Nak orang paksa cakap dalam sembahyang, maka walaupun kita terpaksa cakap maka batal sembahyang. Sepatut bila dipaksa tidak batal, tapi benda ni jarang berlaku maka hukumnya batal. Jadi macam mana kita nak tahu sedikit ataupun banyak? Macam mana kayu ukur sedikit ataupun banyak? Berapa perkataan ni? 6 perkataan. Ulama Syafi'i kata 6 itu perkataan sedikit. Lebih daripada 6 banyak. Mana dalil hadis yang sebut 6 ke berapa patah perkataan ke yang sebut sikit banyak? Itu semua adalah bergantung kepada uruf. Uruf ni kebiasaan. Ulama Syafi'i mereka buat kajian, mereka tengok 6 patah ni dia anggap banyak, 6 patah dia anggap sikit, lebih daripada 6 itu dianggap sebagai banyak. Okey sama juga nanti kita akan bincangkan mengenai dengan pergerakan yang banyak dalam sembahyang tu. Pergerakan yang banyak, ulama semua sepakat, ulama fiqh sepakat. Dia kata apa? Batal solat dengan sebab pergerakan yang banyak. Ulama sepakat. Cuma mereka berbeza pendapatnya mengenai dengan tahdid, batasan setakat mana yang kata batal. Pergerakan yang banyak semua ulama kata batal, ulama fiqh kata batal. Cuma sekadar mana banyak tu, itu ulama berbeza pendapat. Ulama Syafi'i kita, dia letak macam mana? Dia kata nak tahu banyak ke sikit, banyak lebih daripada 3 kali dan lebih pergerakan itu dianggap banyak. Sekali 2 itu dianggap sikit. Dia letakkan bilangan. Macam mana dia boleh letak bilangan sikit banyak ni? Itulah dipanggil uruf. Uruf ni salah satu daripada sumber hukum juga. Sebab apa? Dalam kaedah fiqhiyah dia bagi tahu ma warada bihi syar'un mutlaqan. Apa yang syarak datang dalam bentuk mutlak, dia tak secara detail. Wala dhabita lahu fihi wala fil lughah, dalam bahasa pun tak ada dispesifikkan. Kemudian tidak tidak didhabitkan. Kemudian yurja'u bihi ilal uruf. Kita kembali kepada uruf, tengok kebiasaan. Macam darah dalam sembahyang. Darah yang kata najis tu banyak mana? Itu tak ada disebut dalam hadis apa. Kembali kepada uruf, kebiasaan. Jadi bila mana tak ditentukan batasan banyak sikit, maka itulah kita katakan ulama berbeza pendapat. Okey. Sama juga macam tuan-tuan, darah perempuan yang keluar selama 7 hari tu dipanggil darah apa tu? Kalau lebih 10 hari, paling kurang berapa hari, paling banyak berapa hari nak dikira haid? Itu semua atas kajian ulama-ulama Syafi'i, atas kajian Imam Syafi'i sendiri. Dia kata darah kalau haid paling kurang 1 hari 1 malam. Kalau 3 jam 4 jam keluar darah, itu bukan darah haid. Paling lama 15 hari, kalau lebih bukan darah haid. Ulama lain berbeza-beza pula pendapat. Sebab dilihat kepada uruf, kebiasaan wanita-wanita pada ketika itu. Okey. Ulama Hanafi cukup mudah pergerakan sembahyang ni. Dia kata apa? Pergerakan sembahyang ni banyak mana pun tak apa, selagi mana orang lihat dia masih dalam solat. Tapi kalau tuan-tuan tengah sembahyang, sekejap tengok kiri, atas, bawah, sampai orang yang tengok dia kata ni bukan tengah sembahyang ni, itu baru batal. Sampai tahap macam tu.
Manakala ulama-ulama Hambali, dia macam sebiji macam ulama Syafi'i. Dia sebiji macam ulama Syafi'i, cuma perbezaan dia tak letakkan kadar bilangan. Kadar bilangan ulama Syafi'i letak 3 kali bergerak banyak batal. Okey, ulama Hambali dia pun sama macam ulama Syafi'i, cuma dia tidak meletakkan batasan bilangan. Cuma dia tak letakkan kadar sedikit tu berapa. Bahkan dia kata sedikit tu apa? Lihat kepada uruf. Apa yang uruf kata sedikit, maka itulah sedikit. Apa yang uruf kata banyak, maka itulah banyak. Sebab itu kita lihat di Mekah, boleh dikatakan mazhab rasmi dia mazhab Hambali. Mazhab Hambali, dia tak boleh gerak banyak, dia boleh bergerak sedikit. Cuma sedikit tu baru banyak, bergantung kepada uruf. Makna kalau orang tengok, oh ini biasa ni sikit, betulkan serban, baju ni sikit, itu nampak sikit bagi mereka lah. Bagi Syafi'i kita rasa benda tu dah lebih 3 kali. Itu semua bergantung kepada uruf. Itu yang kita bagi tahu tadi. Uruf satu sumber yang penting dalam pengambilan hukum lah dalam mazhab Syafi'i kita. Okey. Kemudian apa lagi? Untuk berdehem ini kita kata tak dibenarkan, tapi ada situasi yang dibenarkan. Ketika mana dalam pembacaan yang wajib, contoh pembacaan Fatihah, kalau tak berdehem tak boleh lepas, tak keluar huruf tu, dia kena dehem. Itu tak apa, sebab wajib. Tapi kalau ketika rukuk, ketika sujud, tak lepas baca, tak perlu baca. Sebab kalau dia nak baca juga, dia kena berdehem. Berdehem batal semayang. Sebab apa? Dia berdehem semata-mata untuk melakukan perkara yang sunat, batal. Dan melainkan berdehem dibenarkan untuk melakukan untuk perkara yang wajib saja. Tapi kalau dia nak baca kuat, kena berdehem, maka itu juga hukumnya batal. Walaupun nak baca Fatihah, sebab kuat itu sunat, Fatihah tu wajib, tak perlu baca kuat, tak apa, baca perlahan. Kemudian yang terakhirnya saya nak sebut mengenai dengan dalam perbincangan kita kalam, perkataan ini majoriti di kalangan ulama menyatakan, termasuk mazhab Syafi'i kita, kalau seseorang itu berinteraksi dengan orang luar tapi menggunakan ayat Quran. Contohnya ada orang beri salam, Assalamualaikum, kita tengah semayang, kita kata udkhuluha bisalamin aminin. Orang tu pula faham bahasa Arab, yang datang tu kawan kita. Jadi kita baca, tengah semayang baca Quran, kita baca Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dalam keadaan aman. Terjemahan je lah, masuk dalam keadaan aman. Jadi dia seolah-olah berinteraksi dengan orang tu supaya masuk, maka hukumnya batal semayang, walaupun dia baca ayat Quran. Majoriti di kalangan ulama menyatakan sedemikianlah. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, perkara tersebut tak batal semayang kalau kita niat baca Quran. Kalau kita niat nak berinteraksi dengan orang tu supaya masuk, maka batal semayang. Dan dalam mazhab Syafi'i kita mendetailkan lagi isu ni, sehingga dia menyatakan seseorang yang tegur imam, yang buat teguran kepada imam, batal semayang juga. Contohnya imam lupa, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, imam diam, makmum pun tegur, walladhi qaddara fahada, makmum tegur, batal semayang. Sebab apa? Berinteraksi dalam solat. Mazhab lain tak sebut perkara ni, tetapi mazhab Syafi'i dia mendetailkan, mendetailkan isu ni, berinteraksi, dan dia masuk ke hukum ni sekali. Jadi hukumnya batal. Sebab apa? Berinteraksi dengan imam. Cara dia, jangan niat interaksi dengan imam, jangan niat tegur imam. Bila tegur tu berinteraksi lah, maka niat baca Quran. Niat baca Quran dan tegur imam, itu tak apa. Sama juga imam tersalah, naik rakaat kelima, subhanallah,
Subhanallah tu seolah-olah isyarat imam turunlah. Jadi batal semayang itu sebab berinteraksi. Walaupun mazhab lain tidak sebut isu ni, tetapi mazhab Syafi'i kita dia detail sangat dia sebut. Jadi hukumnya batal melainkan kita niat zikir dalam masa yang sama kita niat untuk tegur imam, itu tak apa. Sama juga dalam bab muballigh. Muballigh ni mukabbir. Mukabbir ni mana imam Allahu Akbar, makmum belakang pun Allahu Akbar. Jadi itu pun kalau yang tak dilantik oleh imam, imam tak suruh buat pun dia sahaja buat, maka batal semayang. Sebab apa? Tujuan dia nak bagi dengar makmum. Sebenarnya dia tak boleh bagi dengar makmum, sebab bagi dengar makmum seolah-olah nak berinteraksi dengan makmum, ikutlah aku. Jadi hukumnya batal, maka dia kena niat zikir. Sebab itu mazhab Syafi'i di dalam bab ni dia detail. Itu tidak dapat dinafikan. Ada beberapa isu kadang-kadang mazhab Syafi'i dia terlampau detail. Kalau tuan-tuan tanya kepada orang-orang Arab ke orang-orang di yang mazhab lain lah, dia akan rasa pelik. Sebab apa? Subhanallah pun boleh batal semayang. Kata zikir tak batal semayang. Kata baca Quran, zikir, doa tak batal semayang. Tapi bila sebut tentang subhanallah, imam tersalah, batal semayang. Tadi kata boleh subhanallah. Sebab di situ ada isyarat. Mazhab Syafi'i kata isyarat untuk berinteraksi dengan imam, nak tegur imam. Bila tegur seolah-olah berinteraksi lah. Itu yang mazhab Syafi'i kata batal semayang. Okey. Dalam mazhab Hambali dia kata tidak batal semayang. Walaupun majoriti di kalangan ulama dia kata batal. Bukan dalam isu yang tegur tadi, tak. Dalam isu yang saya sebutkan awal-awal tadi, iaitu mengenai dengan orang datang, dia pun contohnya anak dia nama Yahya. Maka dia pun nak panggil nama anak dia, dia baca Quran, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Dia baca ya Yahya. Dia nak panggil anak dia tapi dia baca Quran. Dalam majoriti di kalangan ulama kata batal sebab dia berinteraksi dengan anak dia. Tetapi dalam mazhab Hambali kata tak apa. Dalam dia ada dalil je lah. Kerana dia pergi ada seorang sahabat pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Mereka beri salam nak jumpa. Tengok-tengok Abdullah bin Mas'ud baca udkhuluha, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Abdullah bin Mas'ud baca doa baca ayat Quran tu, udkhuluha udkhulu falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Jadi Abdullah bin Mas'ud baca. Seolah-olah nak suruh orang luar masuk dalam. Tak membatalkan solat. Okey. Jadi isu kita bincangkan pada hari ini, alhamdulillah lebih kepada percakapan lah. Percakapan yang lebih jelas dua huruf maka membatalkan solat. Kalau tak keluar huruf ataupun huruf yang tak ada satu huruf maka tak membatalkan solat. Dan juga kita ada sebut beberapa perkara mengenai dengan pergerakan yang banyak dan kita tak belum masuk lagi sebenarnya. Cuma pada malam ini kita lebih fokus kepada perkataan yang membatalkan solat. InsyaAllah lepas ni kita akan masuklah mengenai ada beberapa perkataan yang mana tidak membatalkan solat. Dia termasuk yang qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, seperti nazar. Nazar dalam solat. Nazar tu dibuat dalam solat. Macam mana hukum dia? Nanti kita akan bincangkan insya-Allah taala. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa? Okey, cukup sekadar itu dulu. Semoga Allah Taala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.